Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Baik. Dalam sesi tazkirah kali ini kita melihat satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Majah dalam kitab As-Sunnah. Dalam muqaddimah Sunan Ibn Majah itu kitab As-Sunnah, bab taghlidh fi ta'ammudil kadhibi ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab ancaman yang berat pada orang yang sengaja berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian Imam Ibn Majah meriwayatkan dengan sanadnya daripada Simak an Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud an abihi, daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Maksudnya, barang siapa yang berdusta ke atasku dengan sengaja, maka bersiaplah tempat duduknya daripada neraka. Baik, hadis ini Imam Ibn Majah letakkan dalam kitab As-Sunnah, dalam bab ancaman pada orang yang sengaja berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang berdusta ke atasku dengan sengaja, muta'ammidan, maka bersiaplah tempat duduknya daripada neraka atau dalam neraka. Baik, dalam riwayat Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu yang datang setelah itu, dijelaskan dengan lafaz la takdzibu alayya fa innal kadhiba alayya yulijun nar. Janganlah kamu berdusta ke atasku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana sesungguhnya berdusta ke atasku itu memasukkan ke dalam neraka. Yulijun nar. Orang yang berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam akan dimasukkan ke dalam neraka, wal iyad billah. Baik. Jadi penjelasan hadis ini, kalau kita lihat ulama Ahlus Sunnati wal Jamaah menjelaskan hadis ini, iaitulah berkenaan dengan larangan kita menyandarkan sesuatu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan antaranya adalah larangan kita berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ada beberapa bentuk. Antaranya adalah dengan kita menyandarkan sesuatu yang tidak ada asalnya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya kita sandarkan sesuatu kepada Rasulullah. Kita kata ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, ini Rasulullah buat, ini Rasulullah suka, contoh. Itu adalah bentuk menyandarkan sesuatu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kedustaan. Dengan dusta. Baik. Juga dimaksudkan dengan man kadzaba alayya muta'ammidan ini juga adalah orang yang menyampaikan satu hadis yang tidak disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya ada dua makna. Yang pertama, orang yang mencipta hadis palsu. Mereka yasa hadis yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau yang menyebarkan hadis-hadis yang mustana'ah, yang maudhu'ah, yang palsu, yang tiada sandarannya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, iaitulah orang yang menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan salah. Itu bahaya. Ada dua makna. Man kadzaba alayya muta'ammidan ni, kata ulama hadis, ada dua makna. Yang pertama, kita sandarkan kepada Rasulullah SAW sesuatu yang dusta, yang Nabi tak kata. Yang ni ramai orang buat. Dia kata itu capal Nabi lah. Dia kata ini Nabi suka makan itulah, suka makan inilah. Tapi Nabi tak suka pun. Tak ada sandaran yang kukuh. Tak ada dalil daripada hadis Nabi SAW. Kalau ada buat hadis yang palsu contoh. So ini ada pada golongan-golongan yang buat hadis palsu lah. Golongan yang buat hadis palsu ni banyak, ramai. Setiap zaman ada. Qusas, pengelipur lara, kan? Ini ramai. Dekat YouTube sekarang ni sangat banyak. Sangat ramai. Dia buat konten tu ikut teradap saja. Itulah berkatalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dibuatlah video.
Buatlah cerita suatu hari Rasulullah SAW telah bertemu dengan seorang tua, lalu Rasulullah pun menangis. Cerita. Semua tu cerita yang tak ada sumber dan rujukan yang sahih. Kena hati-hati. Itu adalah termasuk dalam kategori man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Orang yang berdusta atas nama Nabi SAW dengan sengaja. Asal dia tengok ada dalam buku, terus dia kata hadis Nabi. Asal dia tengok dia ada dalam video ustaz cakap, terus dia kata hadis Nabi. Tanpa dia tahu rujukan. Ini sangat bahaya. Ramai orang hari ini sebarkan hadis yang tidak diketahui sandarannya, ataupun ada juga yang tipu. Dia letak hadis, fabricate hadis tu palsu. Tapi kat bawah tu dia tulis riwayat Bukhari. Tapi bila kita check balik tak ada dalam Al-Bukhari. Itu pun bahaya, itu lagi bahaya. Dia tipu orang awam. Dulu selalu dia sebarkan WhatsApp, mesej berantai kan. Di bawah tu dia tulis riwayat Al-Bukhari, tapi tipu, tak ada. Ataupun dia letakkan hadis tu satu sahih, kemudian dia letakkan cerita yang tak sahih ataupun cerita yang palsu tu, dia orang panggil apa? Dia tindankan ataupun dia letak, dicampurkan. Ada hadis tu ada sahih, kemudian dicampur. Hadis sahih tu sampai situ saja, kemudian ditambah pokok tambah. Itu pun termasuk man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Dan kata ulama hadis lagi, antara berdusta atas nama Nabi lagi antaranya adalah menyampaikan hadis dengan makna yang salah. Itu pun termasuk. Itu bahaya tu. Maknanya dia dah betul dah sampai ke hadis, tapi maknanya salah, tak betul. Ini pun ramai juga. Jadi hadis ini menjelaskan kepada kita tentang kepentingan kita meneliti sesuatu perkhabaran. Lebih-lebih lagi perkhabaran ataupun berita itu disandarkan kepada agama, disandarkan kepada Rasulullah SAW. Inna hadha ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dina. Sesungguhnya ilmu ini agama. Maka lihatlah daripada siapa kamu mengambil agama kamu. Dan tabi'in, antaranya Muhammad bin Sirin mengatakan, dahulu mereka tidak pernah bertanya tentang isnad. Tetapi falamma waqa'atil fitnah, bila berlakunya fitnah, perpecahan, pergelutan, pertempuran, peperangan, maka ulama ahli sunnah mula tanya tentang perawi. Sammu lana rijalakum. Namakan kami perawi-perawi kamu. In min ahli ahli sunnah fayakhudhu wa in lam yakun min ahli sunnah wa in lam yakun min ahli sunnah fatrukuh. Kalau ianya datang daripada ahli sunnah yang dikenali, dia tak pernah menipu, dia tak pernah ada rekod yang maknanya dia dikenali sebagai orang yang menyebarkan hadis-hadis palsu, dia ada integriti dalam penyampaian ilmu, maknanya diambil ilmunya, diambil riwayatnya. Tapi kalau datang daripada riwayat ahlul bidah, orang yang dikenali dengan orang yang suka buat bidah, suka tokok tambah dan sebagainya, bawa cerita-cerita yang tidak ada asas, maka ditolak riwayat. Itu dalam periwayatan hadis. Dalam konteks penerimaan ilmu kan, ini juga merangkumi penerimaan ilmu. Maknanya kita melihat daripada siapa kita ambil ilmu, daripada siapa kita dengar ceramah. Kerana ceramah banyak, penceramah ramai, tapi maklumat yang disampaikan tu kadang-kadang betul dan kadang-kadang tak tepat, kadang-kadang betul tapi boleh jadi tak tepat, kadang-kadang boleh jadi salah terus, kadang-kadang boleh jadi palsu terus, kadang-kadang boleh jadi tidak ada asal dan sandaran daripada Rasulullah SAW. Banyak perkara-perkara yang bohong dan dusta yang dinisbahkan kepada Rasulullah SAW. Kita sedia maklum, banyaklah. Jadi sebab itu hadis ini hadis yang mutawatir sebenarnya, lafzan wa ma'nan, lafzi dan ma'nawi. Hadis ini
mutawatir dari sudut lafaz dan makna. Antara hadis yang maknanya diriwayatkan oleh perawi yang sangat ramai dalam setiap tabaqat dan mustahil berlaku pendustaan dalam periwayatan hadis ini, dan memberikan kita satu perkara yang maknanya penting, iaitulah Imam Ibn Majah sebutkan dalam bab yang sebelumnya, babut tawaqi fil hadis an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab kita kena hati-hati dalam berwaspada dalam nak menyampaikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pastikan orang yang nak sampaikan hadis tu paling kurang minimum yang dia, orang yang kita nak dengar hadis tu daripada dia, minimum ni anda sebut ni minimum based pada kriteria yang ada pada tempat pengajian anda dulu. Tempat lain tak tahulah. Kalau di Yaman dulu, maknanya minimum orang itu yang nak sampaikan hadis tu minimum dia orang yang menguasai Arba'in An-Nawawi, 40 hadis itu yang paling asas. Kemudian Umdatul Ahkam, kemudian Bulughul Maram ataupun Riyadhus Salihin. Mereka yang pernah membaca, itu yang minimum. Mereka yang ada akses pada kitab-kitab Arba'in Nawawi itu hafal. Contoh Umdatul Ahkam, Bulughul Maram, contoh itu hadis hukum kan. Riyadhus Salihin itu paling minimum. Tapi kalau ikut kriteria di Universiti Islam Madinah kuliah dakwah, Kutubus Sittah paling kurang daripada Kutubus Sittah ni, maknanya kitab hadis yang 6. Maknanya Sahih Al-Bukhari, Muslim, Tirmizi, Jami' Tirmizi, Sunan Abi Daud, Ibnu Majah, kemudian An-Nasa'i. 6 kitab hadis ni paling kurang dia ada pemahaman tentang majoriti ataupun keseluruhan hadis-hadis yang ada dalam tu, atau paling kurang dia tahu tentang manhaj setiap penulis kitab Kutubus Sittah tu. Al-Bukhari, Muslim, Abi Daud, At-Tirmizi, Ibnu Majah, An-Nasa'i, kemudian tambahan Musnad Imam Ahmad, Muwatta Imam Malik. Maknanya paling kurang orang yang dia belajar dan dia faham tentang manhaj bagi setiap penulis Kutubus Sittah. Kalau di Universiti Islam Madinah, paling kurang mereka yang dari dalam kuliah dakwah dan kuliah selain daripada kuliah hadis, mereka kena hafal 125 hadis daripada Kutubus Sittah tu. Kutubus Sittah, 6 kitab hadis tu, mereka kena hafal 125 hadis daripada hadis pilihan yang datang daripada 6 kitab hadis yang muktabar Kutubus Sittah. Maknanya pastikan orang yang nak sampaikan hadis ni orang yang dia bukanlah dia sekadar baca macam tu saja. Tak, dia orang yang ada latar belakang talaqi. Maknanya orang yang dia bertalaqi dengan syekh, bertalaqi dengan ulama. Dia bukan sekadar dia baca dekat Google dan sebagainya. Tak, dia ada latar belakang yang dia, maknanya dia orang yang belajar hadis. Walaupun dia bukan bidang hadis, kita kena faham. Contoh nak bagi macam orang yang mengaji kuliah dakwah Usuluddin di Universiti Islam Madinah, paling kurang dia kena hafal 125 hadis daripada Kutubus Sittah. Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, Jami' At-Tirmizi, Sunan Abu Daud, Ibnu Majah, An-Nasa'i. Itu paling kurang. Maknanya itu minimum bagi orang yang nak, maknanya dia nak terkehadapan untuk sampaikan hadis tu dengan lebih meluas. Bukan bermakna kita tak perlu sampaikan. Nabi SAW kata, balighu anni walau ayah. Sampaikan daripada aku walaupun satu ayat. Banyak kelebihan kita sampaikan hadis. Tetapi kita kena hati-hati. Kalau tak tahu, kita tak tahu hadis tu status dan apa, kita stop dan kita tanya orang yang lebih tahu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Itu antara cara kita nak berhati-hati dan berwaspada daripada menyebarkan hadis yang tidak sahih. Dan juga pemahamannya. Itu semua perlu dipelajari. Dan kita berhati-hati supaya kita tak terjerumus dalam golongan yang dia tak ada rasa takut. Yang itu yang bahaya tu. Kalau tak ada rasa takut tu, jadi man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar.
Dia tak ada rasa takut diancam dengan tempat duduk dalam neraka. Ini bahaya. Jadi kita kena hati-hati. Baik. نكتفي بهذا القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.